Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi Ahad 12 April, saya Asrul Nizam Kadir. Kita lihat tajuk utama pagi ini. Pengajian matrikulasi sesi 2019-2020 ditamatkan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Peperiksaan semester 2 program matrikulasi Kementerian Pendidikan yang dijadualkan pada 27 April hingga 4 Mei dibatalkan. Keputusan dibuat selepas penelitian ke atas situasi semasa wabak COVID-19 di negara ini. Susulan itu, pengajian program matrikulasi bagi sesi 2019-2020 ditamatkan sepenuhnya bermula semalam. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan peperiksaan semester 2 akan diganti dengan keputusan penilaian berterusan yang telah dilaksanakan bagi semester itu. Ini adalah selari dengan keputusan mesyuarat Majlis Dekan atau Pengarah Asasi Universiti Awam pada 24 Mac lalu. KPM menyedari keputusan peperiksaan semester 2 amat penting bagi permohonan ke Universiti Awam kemasukan sesi 2020-2021. Justru, keputusan akhir untuk pelajar matrikulasi sesi 2019-2020 adalah berdasarkan gabungan keputusan semester 1 dan keputusan penilaian berterusan semester 2. Pelajar yang masih berada di kampus pula diminta untuk terus kekal mematuhi arahan berkaitan. Selain pihaknya akan terus memantau keadaan pelajar secara dekat dan mengambil tindakan susulan untuk memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar adalah terpelihara. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan mengurniakan 42 mesin ventilator bagi kegunaan hospital di negeri itu. Baginda menyampaikan sumbangan berkenaan kepada Pengarah Kesihatan Negeri Johor, Dr. Aman Rabu di Istana Pasir Pelangi. Majlis disaksikan Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Muhammad. Sultan Ibrahim bertitah, sumbangan itu menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor untuk diagihkan kepada hospital kerajaan. Baginda amat memahami hospital amat memerlukan peralatan ini khususnya bagi kegunaan pesakit. Sumbangan itu hasil kerjasama baginda, rakan dermawan bagi mengurangkan beban kerajaan. Kementerian Kesihatan akan membuka sebuah lagi makmal saringan COVID-19 bagi mempercepatkan proses pengesanan kes COVID-19 di Johor. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, proses penyediaan makmal berkenaan sedang dilaksanakan. Sentiasa bersiap sedia, kita pun akan menyediakan makmal baru, fast track, dan kita akan juga bekerjasama dengan pihak swasta, makmal swasta untuk kita buat saringan dan juga ujian supaya kita dapat keputusan yang cepat dan tepat. Ketika ini, dua makmal COVID-19 beroperasi iaitu di Hospital Sultanah Aminah dan Makmal Kesihatan Awam Johor Bahru. Sementara itu, kapasiti penggunaan 666 katil membabitkan 3 hospital rawatan COVID-19 di Johor kini pada tahap 52%. Sementara itu, aliran kepulangan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka menunjukkan penurunan berikutan langkah Republik itu lebih ketat dalam mengekang pergerakan di negara itu. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan siap sedia dengan rapi di semua pintu masuk negara bagi tujuan menjalankan saringan. Segala persiapan untuk warga Malaysia yang bekerja di Singapura, kita telah pun siapkan persediaan yang paling rapi, iaitu mereka yang ingin memasuki pintu masuk kita, mereka perlu produce sijil COVID negatif oleh pihak Singapura. Kalau tak ada sijil tersebut, kita akan mengambil sampel dari mereka dan kita kuarantin mereka selama 14 hari. Beliau berkata rakyat Malaysia yang menjalani kuarantin di kediaman masing-masing akan diperiksa secara mengejut pihak berkuasa. Datuk Seri Dr. Adham berkata demikian setelah mengadakan lawatan kerja di Kompleks Kastam Immigration dan Kuarantin CIQ, Bangunan Sultan Iskandar. Jumlah kemasukan rakyat yang pulang meningkat pada fasa kedua PKP dengan kemasukan harian seramai 2,000 di CIQ BSI dan 1,000 kemasukan di Kompleks Sultan Abu Bakar di Tanjung Kupang.
Dan dalam pada itu, 270 rakyat Malaysia masih terkandas di selatan Thailand berikutan penutupan pintu sepadannya dengan Malaysia pada 23 Mac untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Konsul Jeneral Malaysia di Songkhla, Muhammad Rizwan Abu Yazid berkata mereka masih menunggu kelulusan untuk pulang daripada gubernur-gubernur di wilayah selatan. Sehingga kini 433 rakyat Malaysia yang terkandas di selatan Thailand telah dibenarkan pulang ke tanah air. Menurut Muhammad Rizwan, pihak Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla sentiasa berunding untuk mendapatkan kebenaran bagi membawa mereka pulang dalam tempoh terdekat. Difahamkan mereka yang terkandas kini menumpang di rumah saudara mara di selatan Thailand dan ada yang menumpang di tempat mereka tinggal sebelum ini. Sejak 23 Mac lalu, Thailand menutup semua 9 pintu sepadannya dengan Malaysia sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan. Sementara itu, Muhammad Rizwan turut menzahirkan penghargaan kepada syarikat-syarikat yang prihatin dengan menyampaikan sumbangan kepada rakyat Malaysia yang terkandas di sana. Seterusnya, penduduk di program perumahan rakyat PPR Taman Harmoni Sandakan Sabah yang berada dalam kawasan kawalan COVID-19 kini menerima kemudahan pasaraya sementara. Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner Muhammad Azhar Hamin berkata kemudahan itu lebih teratur dan penduduk boleh mendapatkan barangan keperluan mereka. Pasaraya yang menyediakan keperluan harian mereka dan sama ada pasar kering atau pasar basah. Jadi ini untuk memudahkan penduduk-penduduk di PPR ini untuk mendapatkan bekalan makanan mereka tanpa kita membenarkan mereka untuk keluar untuk mencari barang-barang keperluan mereka. Beliau berkata demikian selepas meninjau pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di PPR Taman Harmoni. Katanya, pasaraya itu beroperasi antara jam 6 pagi hingga 6 petang. Kemudahan kenderaan juga disediakan untuk membawa penduduk ke bank bagi urusan keuangan mereka. Kami sini pun kan kira macam mau keluar pun susah. Lagipun hari ini orang bagi kami kebenaran pergi luar ambil yang BPN punya bantuan tu. Lepas tu adalah untuk kami pakai untuk pasar-pasar di Harmoni inilah. Walaupun ini macam pasar sementara saya kan. Kami berterima kasihlah pada kerajaan sekarang ini sebab bagi kami kemudahan untuk membeli belala di sini. Ya, okey juga bagi mengelakkan jangkitan lah. Sebab sekarang kes pun makin meningkat. Jadi ada baiknya pihak kerajaan buka macam ni lah untuk kami. Kami pun setuju juga. PPR Taman Harmoni dikawal susulan pengesanan 5 individu yang positif COVID-19 dan beberapa lagi dihantar untuk dikuarantin. Dan sehingga kini pelbagai pihak terus tampil membantu golongan yang memerlukan bagi mendapatkan barangan keperluan mereka. Di Melaka, sebuah badan bukan kerajaan NGO membantu golongan asnaf di sekitar Pulau Gadong untuk membeli hasil pertanian dengan potongan harga sehingga 50%. Pulau Gadong dipilih sebagai perintis pusat sehenti pasar bergerak itu supaya penduduk tidak perlu keluar ke tempat jauh untuk mendapatkan barang keperluan. Ia juga bertujuan memberi peluang golongan terbabit untuk mendapatkan barangan segar dengan harga yang murah. Kita khadkan pembelian pada warga-warga yang nak adil. Tak boleh macam pasar. Maknanya kita akan wartakan boleh keluar setiap kumpulan 10 orang untuk membeli pasangan barang-barang barang-barang sayur-sayuran ini yang merupakan potongan harga 50%. Beliau berkata demikian selepas program pemberian sumbangan barang mentah di Pulau Gadong hadir sama Expo Pertanian, Peternakan Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang turut serta mengagihkan sumbangan kepada 200 penduduk sekitar Pulau Gadong. Agihan barangan turut disampaikan kepada penduduk dari rumah ke rumah. Dapat ringankanlah rakyat. Itu adalah sumbangan pada YB, kerjaan, bantuan dia. Dapatlah kita mengasa makan lah. Alhamdulillah lah. Syukurlah. Jadi saya bersyukurlah dapat ni jadi orang rumah terus masak lah. Tak ada susah lagi nak pergi pasar dengan ramai tidak tu kan. Jadi kita dapat jana jangan sedekah ni alhamdulillah lah, syukurlah. Kerajaan digesa membenarkan industri membekal bahan mentah untuk barangan keperluan meneruskan perniagaan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lilam Tai berkata, perniagaan berkaitan dengan produk keperluan perlu diberi keutamaan. Katanya Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri perlu bekerjasama dengan Dewan Perniagaan dan Perindustrian bagi mengenal pasti industri terpilih untuk meneruskan operasi aktiviti ekonomi dengan syarat kesihatan ditentukan. Operasi perniagaan dan perdagangan melibatkan bidang utama perlu diberi kebenaran beroperasi sepanjang tempoh PKP. Beliau yakin sektor perniagaan menyambut baik dengan pengumuman kerajaan untuk membenarkan industri terbabit kembali beroperasi.
Polis Johor sedang mengenal pasti anggota agensi penguatkuasaan yang bersubahat dengan sindiket pendatang asing tanpa izin parti. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata pihaknya telah menerima maklumat serta tindakan susulan akan diambil dalam masa terdekat. Pelibatan pegawai dan anggota-anggota agensi penguatkuasa bersekongkol dengan sindiket-sindiket ini. Yang ini kita tidak akan bertolak ansur, tuan-tuan. Pasti kita akan tangkap. Cuma masa saja. Tidak ada tolak ansur. Beliau bagaimanapun tidak menjelaskan lebih lanjut pembabitan orang dalam berkenaan, termasuk yang membocorkan maklumat operasi kepada sindiket. Sementara itu, Dato' Ayub Khan berkata, satu mesyuarat penyelarasan akan dilakukan pihak polis, Angkatan Tentera Malaysia serta beberapa agensi lain Rabu ini. Ia bagi membincangkan usaha membantras kegiatan penyeludupan parti. Operasi besar-besaran dijangka bermula minggu depan. Sementara itu, Dato' Ayub Khan berkata polis menahan 2 tekong laut warga tempatan yang sedang menyeludup 5 parti di Pantai Tanjung Pengelih, Kota Tinggi. Katanya, suspek berusia 32 dan 45 tahun ini ditahan dalam operasi polis marin dan polis daerah Kota Tinggi Rabu lalu. Turut ditangkap dalam operasi tersebut adalah 5 migran warga Indonesia, terdiri daripada 1 lelaki dan 4 perempuan berumur di antara 24 hingga 41 tahun di Pantai Tanjung Pengelih, Kota Tinggi, Johor. Menerusi soal siasat, parti dipercayai membayar antara RM800 hingga RM1,500 satu kepala kepada sindiket sebelum diseludup dan dibawa masuk menerusi laluan tikus. Polis turut merampas 2 bot dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati sindiket itu baru beroperasi sejak Disember lalu. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan luar negara. Angka kematian di Amerika Syarikat akibat COVID-19 kini mengatasi Itali apabila 1,830 kematian baru dilaporkan, sekaligus menjadikan negara Uncle Sam itu yang pertama melepasi angka 20,000 kematian. Lebih tepat 20,577 kematian setakat ini ketika ramai sekadar meraihkan cuti Easter pada hujung minggu dengan berkurung di rumah. Jumlah jangkitan pula mencecah 532,879 kes. Sejak minggu lalu, angka kematian di negara itu meningkat 2 kali ganda dengan purata 2,000 kematian setiap hari. Tambah memberi tekanan lebih 16 juta rakyatnya kini hilang pekerjaan dengan ekonomi terjejas teruk.
Kemenangan kita semakin hampir. Keyakinan itu pula dizahirkan Presiden Itali Sergio Mattarella dalam rakaman ucapan yang disiarkan televisyen seluruh negaranya. Ucapan sebenar hari Easter itu juga menggesa rakyat untuk mengekalkan pematuhan kepada semua sekatan dalam memerangi COVID-19. Katanya segala usaha yang dilakukan telah menampakkan hasil yang memberangsangkan. Dalam ucapan berdurasi 3 minit itu, Mattarella turut menyatakan sambutan Easter kali ini tentunya berbeza dan sunyi, dan beliau berkongsi pengalaman sama yang dilaluinya. Semalam, Itali mengekalkan rekod penurunan bilangan mangsa di hospital dan kes baru. Daripada 152,271 kes yang dilaporkan, 32,534 kes telah sembuh. 100,269 masih dirawat dengan hanya 3% dalam keadaan serius. Dan sehingga kini, 19,468 kematian direkodkan di negara itu. Iran pula melaporkan 125 kematian baru akibat COVID-19 semalam, sekaligus jumlah keseluruhan menokok kepada 4,357 kes yang menjadikan negara itu paling teruk terjejas di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Kesihatan Kianosh Johanpo dalam sidang media berkata sebanyak 1,837 kes jangkitan baru disahkan dalam tempoh 24 jam lalu sehingga menjadikan jumlah keseluruhan 70,029 kes. Setakat ini, Iran menjalankan 251,703 ujian saringan wabak itu. Bagi kes pulih dan dibenarkan keluar wad, sebanyak 41,947 kes direkodkan, manakala 3,987 kes dalam keadaan kritikal. Bersandarkan perkembangan semasa di negara itu, Iran membuka semula perniagaan yang membabitkan risiko rendah. Sebagai langkah negara itu mengimbangi kesan yang menjejaskan ekonominya sejak kes pertama COVID-19 pada 19 Februari lalu. Terdapat juga spekulasi di negara luar mempersoalkan angka sebenar kematian dan jangkitan Iran yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, institusi pendidikan, panggung wayang, stadium dan masjid turut ditutup. Thailand merekodkan 45 kes baru COVID-19 dengan 2 kematian termasuk membabitkan 8 warga Thailand yang pulang dari Indonesia yang menjadikan jumlah kes yang disahkan kepada 2,518 dengan 35 kematian setakat ini. Jurucakap Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19 CCSA berkata 2 kematian terbaru itu membabitkan 2 lelaki rakyat Thailand berusia 46 tahun dan 65 tahun. Daripada kes yang disahkan, 1,135 pesakit sudah dibenarkan keluar daripada hospital. Kerajaan juga menggesa rakyat di negara itu mengamalkan penjarakan sosial, terutama ketika sambutan Tahun Baru tradisional Thailand, Songkran, dari 13 hingga 15 April yang ditangguhkan ke tarikh lain tahun ini. Semalam, Perdana Menteri Jeneral Prayut Chan-o-cha menggesa rakyat Thailand tidak mengambil bahagian dalam sebarang sambutan tidak rasmi Songkran. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Dengan itu, sekian paparan Buletin Pagi hari ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP dan penularan wabak COVID-19 ini, email kami ke news@tv3.com.my. Teruskan menonton TV3. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam Ramadan. Assalamualaikum.